Sekejap je nak buat. Okay, so kita sambung muka surat 101. Okay, buku Sasbadi muka surat 101. Harap awak bersedia dengan buku, alat tulis, kalkulator dan seumpamanya lah. Kawan-kawan awak tu bila belajar matematik mesti ada lah kan. Okay, kawan-kawan dia ialah kalkulator, pensel, alat tulis, tak boleh dengar je. Okay, sambil-sambil dengar tu, bukan sambil-sambil dengar, bila kita berbincang harap awak mencatat kan. Okay, cikgu nak tunggu lagi. Siapa lambat nanti tengok rakaman. Okay, kita tengok muka surat 101, dia cerita tentang laju masa. Okay, di sini dia dah bagi tahu. Okay, dia dah bagi tahu di sini ya. Okey, kecerunan positif menunjukkan pecutan. Okey, kalau dia naik macam ni arah ke kanan graf, maknanya dia pecutan. Tapi kalau awak tengok kadang-kadang dia macam ni, tapi kadang-kadang dia lurus saja dia naik. Kalau lurus saja ni dia punya kecerunan dia pecutan, sebab kecerunan dia memang positif juga tapi dia mempunyai pecutan yang seragam. Okey, yang macam cikgu lukis ni pecutan seragam tapi dalam gambar rajah yang cikgu bulatkan ni pecutan dia tak seragam. Sebab apa pecutan dia tak seragam? Sebab dia naik tak setara tau. Pecutan dia tu tak seragam. Mula macam kecondongan dia tu tak sama. Jadi walaupun dia pecut tetapi kadar pecutan dia tu tak sama dan memang kalau dia naik ke graf dia ke kanan maknanya ni akan dapat positif lah bila kita kira. Tapi kalau dia macam ni yang cikgu hijaukan ni, kalau ada buat masalah bagi tahu lah on mic ke ataupun tulis kat ruang sembang. Okay, so yang cikgu hijaukan ni dia akan, bila kita kira-kira dia akan dapat nilai dia negatif. Kenapa nilai dia negatif? Sebab dia adalah nyah pecutan. Okay, nyah pecutan. Okay, so garis yang cikgu buat dengan warna oranye ni, yang ini menunjukkan laju seragam. Okay. So untuk graf laju dia menunjukkan laju seragam. Tapi kalau untuk jarak masa ia menunjukkan dia berhenti ataupun pegun. Okey. Kemudian kita teruskan dengan cikgu tak mahu tengok contoh, tak best tengok contoh. Terus kita selesaikan soalan 1. Okey, soalan 1 ni kita dengar siapa baca apa? Syafiq baca, Syafiq. Ya, cikgu. Yang mana? Soalan 1, baca soalan 1. Rajah di bawah. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa suatu zarah dalam tempoh 16 saat. Okey. Okey, yang itu saja. Okey, terima kasih ya. Okey, so dia dah sini dia tunjuk laju masa. Yang pertama kena tahu laju masa dan dia punya unit dia saat. Okey. So sekarang ni apa dia nak? Dia nak laju seragam. Okey, di mana laju seragam? Siapa tahu di mana laju seragam? Cikgu Abah tadi. Apa dia? Kat mana laju seragam? Yang mendata. Pandai. Yang mendata ni laju seragam. Okey. So yang mendata tu adalah laju seragam di situ. Okey, so dia ada sebut tak tentang unit? Tak ada. Okey, macam mana nak kira laju seragam ni? Tak payah kira. Terus dapat jawapan. Berapa nilainya? 20, cikgu. Ya, laju seragam dia 20. Macam mana kita tahu laju seragam dia 20? Tengok kat graf. Terus tengok dekat graf ni. Nilai dia 20. 20 meter sesaat. Nak tulis boleh, tak tulis boleh unit tu. Okey.
Tapi kalau ambil tahulah. Okey, so kemudian yang kedua tu dia nak jarak dalam 8 saat pertama. Okey, dia nak jarak tapi dalam 8 saat yang pertama. 8 saat yang pertama, okey, jarak sebab dia graf laju masa. So dia nak jarak. Bila nak jarak kita kena buat apa? Cari luas. Pandai. Kita cari luas. Okey, so luas ada berapa bentuk yang di sini yang awak nampak? Trapezium dengan square. Trapezium, square. Okey, trapezium dan square. Okey. Sebab dia 8 saat pertama sahaja, no? Okey, trapezium yang ni yang cikgu birukan ni. Okey, yang cikgu warnakan merah ni square. Okey. Okey, so macam mana dia punya formula dia? Okey, kita nak cari jarak. Okey, jarak. Okey, ni B ya. Jarak 8 saat pertama tu. 8 saat pertama tu ialah 1/2 sebab kita nak cari luas trapezium yang cikgu lorekkan ni. Okay, setengah darab 2 garisan selari. Garisan selari dia ialah 12 tambah 20. Okey, yang mana 12? Ni 12, kemudian ni 20 ni. Okey. Kemudian darab tinggi dia ialah 4. Okey, yang melintang ni tinggi. Okey. Sana. Tinggi 4. Kemudian kita kena tambah dengan square. Square yang mana? Yang cikgu warna merah kan ni. Itu. Okey, so sekarang ni panjang kali lebar jadi 20 kali 4. So kita kira lah dapat berapa. Apa dia tekan kalkulator dapat apa? Kira satu-satu. Dapat 144. Ya, bagus. 144 meter. Okey, sebab sini unit dia meter. M. Okey, so soalan seterusnya B. Soalan B. Soalan B ni dulu-dulu masa KBSM dia tak ada buat soalan macam ni. Masa awak baru dia buat. Okey, bila dia suruh huraikan, dalam matematik hurai bukan macam dalam bahasa Melayu, bukan macam dalam sejarah. Penuh ayat panjang-panjang. Matematik ni ayat dia kadang satu ayat je. Tetapi dia mesti ada nombor dalam satu ayat tu, mesti ada nombor yang maklumat dia awak boleh dapat daripada graf ataupun daripada soalan sebelum dia. Yang awak kira-kira tadi ada guna untuk awak guna dekat B. So sekarang ni dia nak tempoh dalam tempoh 4 saat pertama. Okey, dalam tempoh 4 saat pertama. Okey. So bila dia cerita tentang zarah, bukan zaharah, no? Tentang zarah. Okey. Okey, kalau zarah ni dia cerita gerakan zarah itu dalam tempoh 4 saat pertama. Jadi zarah tu daripada cikgu padam lah. 4 saat pertama ialah cikgu gunakan warna pink lah. 4 saat pertama yang ni. Macam mana pergerakan dia? Cuba awak tengok pergerakan dia. Okey, kita ada laju, kita ada masa, tapi satu benda lagi yang kita perlu ada ialah okey. Bukan jarak. Kita boleh cerita tentang laju, tentang masa. Macam mana nak huraikan? Okey, zarah. Kita tak sebut zarah itu mempunyai kelajuan, tak. Kita akan laju tu menunjukkan dia naik kan. Bila naik dia pecut. Okey. Jadi zarah itu memecut. Okey, berapa kadar pecutan dia? Kita kena kira lah. Kira kat tepi ataupun sebelum tu kita kira siap-siap. Okey, kita kira. Kita kira kadar pecutan zarah. Kadar pecutan zarah berapa? Kadar pecutan zarah macam mana nak kira? Kiralah ni. Titik sini maksudnya 0,12. Titik sini maksudnya 4,20. So nak kira kadar pecutan tu
Okey, nak kira kadar pecutan tu awak letaklah koordinat tadi. Berapa tadi koordinat tadi? Okey, 4, 20 letak atas bawah supaya awak tak keliru. Tentang XY sebab ada antara awak ni suka keliru. 12. Okey, so yang cikgu kuningkan ni, itu Y. Bila nak kira kadar pecutan 20 tolak 12. Per dengan yang cikgu birukan ni, 4 tolak 0. Jadi 4 tolak 0. So berapa kadar pecutan dia kira? 2. Dapat 2. So zarah itu memecut. Kenapa cikgu kata dia memecut? Sebab dia naik. Okey, dia naik untuk graf laju masa itu dipanggil pecutan. Kita tak kata zarah itu mengalami pecutan. Boleh juga lah ayat yang sesuai lah. Okey, zarah itu memecut. Okey, bila kita kena bagi nombor. Bila huraikan kena bagi nombor. Jadi dia memecut pada kadar 2 meter sesaat. Sebab pecutan, unit dia meter sesaat. Okey, dalam tempoh dia dah bagi dekat soalan. Okey, dalam tempoh 4 saat pertama. Okey, jadi bila awak nak huraikan, awak kena buat ayat sikit. Awak nampak dia naik, maknanya dia mengalami pecutan dan kena sebut berapa nilai pecutan, kalau tak ada kira. Okey, so mesti ada nombor lah, macam ni. Yang ini dia dah bagi dekat soalan, 4 saat pertama tu dia dah bagi dekat soalan. Gunakan untuk masukkan dalam ayat huraian awak. K tu kalau dalam bahasa Melayu, zarah itu memecut pada kadar 2 meter sesaat dalam tempoh 4 saat pertama. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, the particle accelerates at a rate of 2 meter second. 2 meter apa? Second. Nak sebut tu. For the first 4 second. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris lah. Okay, siapa nak tulis bahasa Inggeris boleh? Okay. Accelerate at a rate of 2 meter second macam tu lah kot. Okay, for the first 4 second. Kurang, macam mana nak sebut 2 meter second? Macam mana nak sebut dalam bahasa Inggeris? Ajak cikgu. Siapa tahu macam mana? Macam mana nak sebut 2 meter per second? Meter per second. 2 meter per second. Tapi tu untuk speed. Untuk accelerate 2 meter per second negative 2. 2 meter second negative 2 Tak pasti. Tak pasti siapa tahu boleh bagi tahu cikgu lah. Cikgu pun tak pasti benda ni. Kalau tahu, pokoklah kan. Awak belajar dalam fizik. Kan? Bagi tahu cikgu lah. Siapa boleh ikut setakat ni? Angkat tangan. Siapa tak boleh ikut tulis kat ruang sembang. Cikgu tak faham yang ni. Kenapa dapat ni. Tiga orang je faham. Orang lain? Okey, siapa tak faham tulis. Apa benda yang awak tak faham tu? Okey, good. Cikgu nak cakap kat Ain tadi, cikgu jumpa parents Ain dekat pusat vaksin. Cikgu pergi vaksin hari ni. Dos pertama. Okey, so harap hampa boleh faham. Soalan 2. Nanti cikgu nak bagi soalan dekat buku teks tau. Sebab tu cikgu bincang guna buku ni. Latihan dekat buku teks. Okay, so kita tengok soalan muka surat buku yang awak beli tu 102. Buku Sasbadi digital tu muka surat 102. Okay, so cikgu nak bincang soalan 2 ke 3. Okey, cikgu. Okey. So soalan ni
Soalan 2 tu awak buat sendirilah kot. Cuma cikgu nak cerita ni lah. Cikgu nak cerita yang cikgu bulatkan ni. Dia mengalami nyah pecutan yang tidak seragam. Okey, kenapa cikgu kata nyah pecutan dia tak seragam? Sebab dia bukan lurus. Dia mencondong ke kiri, dia adalah nyah pecutan, tetapi dia garis dia tidak lurus. Maknanya dia ada nyah pecutan yang tidak seragam. Dia tetap nyah pecutan, tapi dia sebab dia bengkok kan. Dia bengkok, dia tak seragam. Okey. So yang itu saja nak cerita pasal yang soalan 2, awak buat sendiri. Lepas tu soalan ni dia ada B ni, dia suruh huraikan. Ingat ya, bila huraikan buatlah ayat yang agak sesuai, tetapi wajib awak letak meter per second square. Okay, good. Thank you. Siapa ni? Dia top up. Aina. Okay, meter per second square. Okay, thank you Aina. Okay, untuk huraikan wajib ada dalam ayat nombor. Mungkin nombor tu awak boleh cerita tentang laju, tentang masa dan kalau boleh diletakkan jarak, letaklah tentang jarak. Okay. Okay, so tak apa korang, cikgu tak bincang soalan 2, cikgu bincang soalan 3. Okay tak? Apa okay? Boleh tak? Okay. So, soalan 3, cikgu nak bincang soalan 3. Tapi kesian juga kat awak kan nanti Syed. Soalan, okay, soalan B ni dia ada kadar perubahan laju, the rate of change of speed. Okay, kadar perubahan laju ni cikgu bagi hint. Kalau dia sebut kadar perubahan laju atau rate of change of speed, itu menunjukkan pecutan ataupun awak kena kira kecerunan. Ingat bila the rate of change of speed atau kadar perubahan laju, awak kena kira pecutan ataupun kecerunan, kena guna formula kecerunan. Itu dia punya hint dia. Okay, so kita teruskan dengan soalan 3. Soalan 3 ni tak susah sangat kan? Tak malah soalan 3. Kita pergi soalan 2, 3 awak buat sendiri. Okay, soalan mana soalan ni lah, soalan 1. Muka surat 103. Pasal apa cikgu pilih soalan 1 ni sebab dia suruh kira nilai V. Awak bila selalu sangkut macam ni, soalan macam ni selalu sangkut. Okay, so kita tengok rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi zarah tempoh 13 saat. Okay, cikgu buat kelas kejap je hari ni ya. Yang lain tu awak akan teruskan dengan latihan ya. Baik. Okay, so soalan A ni dia suruh nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okay, di situ laju seragam yang cikgu warnakan tu. Okay, so nak tempoh masa dia berapa? Kita boleh tengok terus dapat. Berapa nilainya? 5 saat. 5 saat. Kita tengok di sini 5 tolak kosong kan. Tempoh dia 5 tolak kosong dapat 5 saat. 5 saat. Okay. So yang B tu selalu awak akan sangkut dekat soalan B ni. Macam mana nak hitung nilai V? Macam mana nak hitung nilai V? Okay, V ada dekat gambar rajah tu. Macam mana nak kira? Okay. Okay, so kalau dia suruh nak hitung nilai V tu, nilai V tu adalah laju. Okay, so kita ada maklumat tentang laju kita nak cari. So kita nak cari, kita ada maklumat tentang masa. So kalau situasi macam ni, awak kira luas ataupun jarak dia. Okay. So kita sebab apa dia ada bagi, ada maklumat apa dia bagi.
Sebab di sini ada maklumat yang dibagi 5 kali jumlah jarak yang dilalui. 5 kali jumlah jarak yang dilalui. Okey. So kalau V tu bentuk yang terlibat ada berapa? Okey. Dia bentuk yang terlibat yang ni. Yang cikgu birukan, lepas tu yang cikgu kuning kan. Sebab di sini ada V. Okey. Okey. Bentuk yang terlibat situ yang biru panjang kali lebar kan. Jadi 4 kali 5. 4 darab 5. Tambah yang kuning tu trapezium. Jadi pakai formula trapezium, setengah darab 2 garisan selari dia. Garisan selari dia 4. Okey, ni 4. Kemudian yang ini ni. Okey, yang itu adalah nilai V lah. Tambah V. Kita tak tahu V, nak cari. Darab tinggi dia yang melintang 11 tolak 5 dapat 6 kan? Okay, so sekarang ni dia kata 5 kali jumlah jarak. Ni, the keyword is 5 kali jumlah jarak. Okay, jadi 5 kali jumlah jarak yang dilalui dalam 2 saat terakhir. Okay, jumlah jarak yang dilalui dalam 2 saat terakhir. Okay, 2 saat terakhir ni bentuk yang cikgu warnakan dengan warna pink. Bentuk dia adalah bentuk segitiga. So, 5 kali jumlah jarak segitiga lah. Okay, so maksud ayat dia macam tu. Okay, segitiga setengah darab tapak. Tapak dia 2. Tinggi dia V, tak tahu. Okay, nak cari. So sekarang ni kita kira dulu apa yang ada. Okay, yang 4 kali 5, 20. Lepas tu, ni potong 1, 3. Jadi 3 kali 4 tambah V. Ni potong. So kita dapat 5V. Ni kalau kembang, dia akan jadi, kalau nak tekan kalkulator terus pun boleh, tak ada masalah. Lagi cepat. Awak tekan kalkulator terus dapat berapa? V dapat berapa? Nilai V? Siapa dapat tulis dekat ruang sembang. Tekan kalkulator dapat apa-apa dia nilai V tu. Tekan shift off tu. Cepat. Dapat syntax error cikgu. Syntax error? 7.3. 7.3. Bukan 54 ni V, 5V. Cikgu tekan kalkulator. Ya, betul yang puan syntax error. Set 20 tambah 12 tambah 3 alpha x alpha kekelik 5 alpha x. Shift off. Cikgu dapat 16. Kan perkira lain? Oh, lupa nak expand. Okey, 16, dapat 16 Apa tahu kan kat mana apa salah kan? Boleh faham tak? Apa Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okey, so kita teruskan. Kita teruskan soalan C. Diberi jarak yang dilalui oleh zarah P adalah sama dengan jarak dilalui zarah Q.
Okey, sama je. Darah P, ni soalan mana? Cikgu apa ni? Kan? Soalan C ni ha. Hitung kadar perubahan laju dalam meter sesaat 2 saat terakhir. Okey, 2 saat terakhir tu dia, okey, nak senang macam ni, hampa letak koordinat. Okey, hampa letak koordinat di sini, atas ni 11, V kita dapat tadi 16. Okey, kemudian kita letak koordinat di sini sebab 2 saat terakhir garis ni kan. Okey, jadi koordinat di sini ialah 13 kosong. So, oleh sebab dia nak kadar perubahan laju tu kecerunan lah. Jadi kita carilah kecerunan kadar perubahan laju atau dalam bahasa Inggeris rate of change of speed. Okey, kita kalau siapa yang jenis cuai, tulis di atas bawah 11, 16, 13, kosong. Buat yang warna kuning ni bawah. Okey, buat yang cikgu warnakan kuning ni dulu. Jadi kemudian baru buat yang cikgu warnakan pink ni. Okey, tulis atas bawah jadi awak tak keliru XY tu. Ramai daripada awak dia keliru yang XY. X tolak Y. Dia tak boleh Y tolak Y, X tolak X. Dia kena macam tu. Y tolak Y jadi 16 tolak 0, kemudian 11 tolak 13. Oh no, sekejap. Kalau dia nyah pecutan, dia kena yang 13 yang tolak 16. Dia kena yang koordinat bawah 13 supaya dia dapat negatif. Okey, dia kena macam tu. Sorry ya. Okey, kuning ni tolak yang pink ni. Okey, dan titik dia kena letak yang bawah ni sebabnya di sini adalah nyah pecutan. Nyah pecutan. Okey, nyah pecutan dia akan dapat negatif. Okey, nyah pecutan negatif kalau macam ni baru positif. Kalau yang macam ni positif. Tapi kalau nyah pecutan mencondong ke kanan, dia dapat negatif. Okey, so 0 tolak 16, 13 tolak 11. So awak dapat berapa? Kira? Negatif 8. Negatif 8 meter sesaat. Okey. So apa ni dalam bahasa Inggeris dia? Negatif 8 meter per second square. Per second square. Okey, boleh ikut tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Kemudian soalan ni. Cikgu buatlah soalan 2 ni dengan Puan Ustaz. Okey. Okey, soalan 2. Cikgu padam yang ni boleh kan? Boleh padam kan? Okey. Okey, soalan ni raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi zarah P dan zarah Q. Okey, jadi ada 2 Okey, selalu kalau banyak-banyak macam ni awak pun pening. Okey. Kita tengok yang mana zarah P, yang mana zarah Q. Dia kata graf ABC. Okey, ABC cikgu warnakan dengan warna pink. Kemudian itu adalah zarah P. Yang warna pink tu P. Okey, pink for P. Okey, kemudian DE. DE ni untuk zarah Q. Okey, zarah Q. Okey, so sekarang ni dia suruh nyatakan tempoh masa. Dia nak tempoh masa. Zarah P, laju seragam. Berapa zarah P? Laju seragam dia. Daripada huruf apa kepada huruf apa? B ke C. B ke C. Berapa laju masa dia? Tempoh masa dia? 10 saat. Ya. 20 tolak 10 dapatlah 10 saat. Sangat senang kan? Jadi tempoh masa 20 tolak 10. Tengok dekat paksi X ni. Kita dapatlah 10 saat ataupun 10 second.
Okey, ni soalan A. Soalan B, dia suruh kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tu adalah kecurunan. Okey, rate of change of speed is acceleration. Okey. So, kadar perubahan laju. Okey, dia nak berapa tadi? 10 saat pertama. 10 saat pertama daripada sini ke sinilah 10 saat pertama. Dia naik pecutan. Okey, jadi kita letak koordinat supaya kita tak keliru. Sini koordinat dia apa? 0, 8. Okey, 08. Okey, sini koordinat dia B tu berapa? 10, 14. 10, 14. Apa keliru tulis atas bawah. Okey, kalau macam ni dia akan dapat positif. Jadi kalau positif atas lah dulu kan. 10, 14. Oh, tebal no. 10, 14 dengan 08. Okey, sebab kita nak jadikan dia positif. Jadi buat dulu yang ni. Yang kuning ni baru buat yang pink. Okey. Sebelah pink. Okey, so berapa 14 kan ni, 14. Okey. Jadi 14 tolak 8 per dengan 10 tolak 0. So dapat berapa? Tak sempat salin. Yang mana tak sempat salin? Aminur Rashid. Amin. Dua B. Kejap lagi. Allah. Okay, berapa nilai? Oh, tak sempat salin. Cikgu dah delete. So, dapat apa? 3/5. Okey, 3/5 atau 3/5. Sebab ni bagi 3/5. Okey, 3/5 boleh ataupun 0.6 meter sesaat. Okey? Amin, tak apa Amin. Dia dalam, kan dah dapat dalam buku apa, jawapan tu nanti awak tengok dalam buku jawapan. Ataupun awak tengok semula video ni pada minit keberapa nanti. Okey? Sebab cikgu rakam. Okey, so apa? Habis dah kan? Bukan, soalan C. Okey, cikgu laju sikit sebab cikgu rasa macam tak apa sedap badan ni. Kena cucuk vaksin tadi kan? Okey, so diberi jarak yang dilalui zarah P adalah sama dengan jarak yang dilalui zarah Q dalam tempoh 10 saat pertama. Okey, kita kena tahu jarak zarah P. Zarah P yang warna pink tu. Okey, jarak dia berapa zarah P? Zarah P tu bentuk dia trapezium. Okey? Dan Q tu bentuk dia segi empat. Sebab Q yang kuning, P yang warna pink kan? Jadi, okey, zarah, dia kata zarah, apa ni, jarak zarah P sama dengan jarak zarah Q. So zarah P tu dia trapezium dari setengah darab dua garisan selari yang warna pink tu ya. Garisan selari dia 20 garisan selari dia saya tak nampak. Dah padam. 14 tambah 8. 14 tambah 8. Betul. Ni trapezium ni 8, ni 14. Ni okey. Okey, ni 8 tambah 14. Darab tinggi dia yang ni.
Sorry, cikgu salah garis ni ha. Sebab apa dia kata tadi 10 saat pertama ni, 10 saat pertama. Okay, so tinggi dia 10. Okay, so jarak untuk zarah Q untuk 10 saat pertama yang ini. Yang cikgu pingkan ni Q. Panjang kali lebar. Okay, panjang kali lebar. Apa? V, jarak 10. 10. Okay, so kat sini kita kira setengah darab. Kalau nak potong siap-siap pun boleh. 1, 5. So, apa kira lah 8 tambah 14. Kira dapat apa ni? Sisa. 6. Dia kan 6. 6. 11. Nah, 11. Okay. Okay, sebelah sini 6. Okay, betul lah. So, 11. Sampai pakai sisa lah. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, cikgu rasa sampai di sini saja. So, awak boleh teruskan dengan sampai muka surat 104. 104 sampailah muka surat berapa? Sampailah muka surat 108, boleh cuba. Nanti kalau ada masalah kita bincangkan pada next class. Okay, so cikgu rasa sampai di sini saja. Mana-mana yang awak terlepas tadi, mungkin ada yang masuk lambat sikit tadi. Okay, awak boleh apa? Dia tengok tengok video yang cikgu rakamkan ni. Okay, cikgu rasa sampai di sini saja sebab cikgu rasa tak sedap badan. Okay, so minta maaf lah banyak lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu.